H+ daripada asid dan ion hidroksida OH- daripada alkali untuk menghasilkan molekul air H2O. Oleh itu, persamaan ion bagi tindak balas adalah seperti berikut. Berikut menunjukkan bagaimana persamaan ion bagi tindak balas penyusulan boleh diterbitkan. Untuk hasilkan persamaan ion ni, tak boleh ada tulis. So, memandangkan K+ dan NO2- merupakan ion pemerhati yang tidak mengalami perubahan dalam tindak balas, maka ion-ion ini dimansuhkan. So, bila dimansuhkan, ditinggal H+ dengan OH- dia. Jadi, persamaan kimia dia, persamaan ion dia akan jadi H+ tambah OH- dapat H2O, iaitu molekul air. Seterusnya, aplikasi peneutralan dalam kehidupan seharian. Bagi perubatan, unsur manusia meredakan kesakitan gastrik dengan meneutralkan lebihan asid hidroklorik di dalam perut. Baik kesakitan rambut pula, alkali yang lemah dan shampoo, dia akan meneutralkan asid dekat rambut tu. Jadi rambut tu akan jadi lembut lepas dishampookan. So, kesihatan mulut, mandi mengandungi base yang meneutralkan asid laktik yang boleh dihasilkan oleh bakteria di dalam mulut kita. Yang terakhir, bagi pertanian, pomati yang bersifat alkali digunakan untuk merawat tanah yang berasid. Kaedah pentitretan. Kaedah pentitretan merupakan satu kaedah analisis kuantitatif untuk menentukan isi padu asid yang diperlukan secara tepat bagi meneutralkan isi padu tertentu suatu alkali atau sebaliknya. Dalam pentitretan asid-base, larutan yang diketahui kepekatannya ditambah secara perlahan-lahan daripada uret ke dalam kelalangkon yang mengandungi satu isi padu larutan yang tidak diketahui kepekatannya. Pentitretan akan berhenti sebaik saja penunjuk asid-base bertukar warna. Takat yang proses peneutralan berlaku dan penunjuk asid-base bertukar warna disebut sebagai takat akhir. Inilah takat akhir proses peneutralan dapat ditentukan apabila takat akhir proses peneutralan dapat ditentukan apabila warna penunjuk asid-base berubah. Semasa takat akhir tercapai, semua ion hidrogen H+ meneutralkan semua ion hidroksida OH- dengan lengkap untuk menghasilkan molekul air. Kita tengok jadual 6.5, warna penunjuk dalam keadaan berasid, neutral dan beralkali. Untuk penunjuk phenolphthalein, asid dia tidak berwarna, neutral tidak berwarna, alkali merah jambu. Untuk methyl jingga, asid merah, neutral jingga, alkali kuning. Menyelesaikan masalah numerikal yang melibatkan peneutralan. Jika A mol asid A lengkap meneutralkan B mol alkali B, jadi kita akan gunakan rumus MA darab VA bahagi MB darab BB sama dengan AB. Untuk MA ialah kemolaran asid A, VA isi padu asid A, MB kemolaran alkali B, VB isi padu alkali B. Berdasarkan persamaan di atas, nisbah mol asid A kepada alkali B sama dengan A nisbah B.
Okey, siapa yang terangkan ni? Cikgu di tengah loading kat skrin saya. Oh, ya ke? Selesai masalah. Okay. 20 cm larutan natrium hidroksida dan 0.25 mol DM per 3. Dinitralkan dengan asid hidroklorik 0.2 mol DM3 per 3. Hitungkan isi padu asid hidroklorik perlukan dalam kelas. Okey, yang pertama kita kena keluarkan maklumat yang ada. 20 cm tu 20 cm larutan natrium hidroksida tu ialah padu bagi alkali iaitu Bb. 0.25 mol pula ialah molar bagi alkali. So 0.2 mol DM tu ialah mol bagi asid. Jadi apa yang kita cari kat sini ialah isi padu bagi asid itu. Jadi pertama kita kena buat persamaan kimia tu. Lepas tu bila dah buat tu imbangkan. Lepas tu kita keluarkan, kita gunakan rumus tu. Masukkan MA tu, jadi kita masukkan 0.2 darab dengan sebabkan VA tak ada, jadi kita biarkan macam tu dulu. Lepas tu bahagi dengan bagi B iaitu mol alkali 0.25 darab dengan isi padu alkali iaitu 20. Samakan dengan A bagi mol bagi asid ialah 1 dan mol bagi alkali pun 1 juga. Jadi kita buat 1 bagi 1. So disebabkan kita nak isi padu asid tu, kita bawakan 0.25 darab 20 tu ke sebelah. Kita darabkan dengan 1 bagi 1. Lepas tu itu kan darab dengan VA. Lepas tu kita nak VA tu kita bawakan 0.2 tu ke sebelah, kita bagikan dengan 0.25 darab 20. Jadi 25 cm. Okey, itu jawapan dia. Sekarang pula contoh 15. 4.05 gram zinc oksida ZnO diperlukan untuk melengkapkan penyuteran 50 cm3 asid nitrit. 4.05 tu kita tahu tu adalah gisim. Dan penyuteran 50 cm tu V. Okay. Hitungkan kepekatan asid dalam mol. Jadi dia sekarang ni minta mol. Mula-mula kita keluarkan persamaan dia. ZnO tambah dengan HNO3. Lepas tu kita cuba dapat, kita carikan dia punya carikan dia punya persamaan kimia yang seimbang. Jadi dia akan jadi Zn NO3 2 dan tambah dengan H2O. Bila kita dah dapat persamaan kimia yang seimbang tu, kita cari bilangan mol dia. Cari mol dia. Jadi formula mol dia dah bagi gisim, jadi kita ikut dengan formula gisim mol.
Jadi jisim bahagi dengan jisim mula. Jadi sekarang ni dia dah bagi jisim. Jadi kita letak 4.05 gram bahagikan dengan 65 tambah dengan 16. Jadi bila kita kira, kita akan dapat 0.05 mol. Lepas tu yang kedua, kita cari nisbah dia. Nisbah yang kita cari adalah ZNO nisbah dengan HNO3. Dan kita akan dapat 1 nisbah 2. Lepas tu ZNO tu 0.05. Kita darabkan dengan 2, jadi kita akan dapat 0.1. Jadi nisbah dia adalah 0.05 nisbah dengan 0.1. Lepas tu yang ketiga, kita cari kepekatan. 0.1 mol sama dengan M. Itu kita tahu adalah 50. Jadi kita bahagikan dengan 1000. Jadi bila kita kira 0.1 M dalam 50 bahagi dengan 1000. Lepas tu kita cari M nya. Jadi kita pindahkan kita pindahkan M tu. Jadi kita cari M tu 0.1 darab dengan 1000 bagi 50. Jadi kita dapat 2.0 mol di M tu. Ini satu cara penyelesaian untuk soalan 15. Bagus ni. Okay, ada lagi tak ada dah? Okay, terima kasih kumpulan ni. Ada apa-apa soalan nak tanya tak? Okay, kalau tak ada soalan, cikgu sambung. Hari ni kita akan belajar 6.8 garam, hablo dan kegunaan dalam kehidupan seharian. Okay, kita tengok dekat sini garam, hablo. Ni adalah salah satu garam yang awak gunakan dekat rumah awak ni. Garam yang awak gunakan dekat rumah. So, garam biasa yang digunakan adalah terdiri daripada Na+, ion natrium dengan ion klorida. So, cangkerang telur pula terdiri daripada ion kalsium dengan ion karbonat 2+. CO3 2-. Ini terdiri daripada Na plus dengan Cl minus. Ini pula terdiri daripada Ca2 plus alah, pen cikgu ni. Alah. Sekejap pen cikgu buat hal pula, sekejap. Ca2 plus dengan CO3 2-. So garam ni bukan ini saja nama garam, tapi semua yang melibatkan ni lah, gabungan ni kan. So dia jadi garam. Nanti kita akan belajar detail garam klorida semua tu. Okey, kita pergi dulu masuk garam. Apa itu garam sebenarnya? Garam ialah merupakan suatu sebatian ion. Sebatian ion ni apa? Ingat lagi, dia adalah gabungan di antara logam tambah dengan bukan logam. Okey. So garam boleh dihasilkan daripada tindak balas peneutralan yang kita dah belajar minggu lepas, dan baru juga kita belajar tadi dengan kumpulan 2 tadi. Peneutralan antara asid dan alkali. So ini adalah antara tindak balas asid dengan alkali. So cation daripada base dengan anion daripada asid membentuk suatu garam.
Okey, macam mana awak ni ingat? Anion ni adalah negatif. Kat sini negatif ion. So negatif ion daripada asid, manakala positif ion daripada base. Kat sini anion tu adalah negatif ion, cation positif ion maksud dia. Okay, ini adalah tindak balas antara asid dengan alkali. Manakala kita tengok itu adalah tindak balas yang pertama untuk menghasilkan garam, iaitu tindak balas antara asid dengan alkali. Ini adalah tindak balas yang kedua, iaitu tindak balas antara asid dengan logam yang reaktif. So sama juga, anion tu datang daripada asid dan cation datang daripada logam. Dan dia membentuk suatu garam. So ini adalah tindak balas yang kedua. Cikgu ulang semula tadi. Tindak balas yang pertama adalah tindak balas di antara asid dengan alkali. Tindak balas yang kedua adalah di antara asid dengan logam reaktif. Okey, yang ketiga. Tindak balas yang ketiga adalah di antara asid dengan karbonat logam. Karbonat logam. So sama macam tadi, anion tu mesti datang daripada asid, dan manakala cation datang daripada logam. So dia membentuk suatu garam. So ini adalah tindak balas yang ketiga. Tindak balas antara asid dan karbonat logam. Okay, seterusnya tindak balas yang keempat. So dia ada 4 je untuk hasilkan garam ni. Tindak balas keempat adalah antara asid dengan ammonia aqueous. So macam tadi, anion itu datang daripada siapa? Daripada asid. So cation datang daripada yang seterusnya. Kalau sini cation datang daripada ammonia aqueous. So berdasarkan persamaan kimia di atas, garam dapat dirumuskan seperti berikut. Garam ialah sebatian ion yang terbentuk apabila ion hidrogen H+ daripada asid digantikan dengan ion logam atau ion amonia. Ni patutnya H+ kan tadi. Sekarang digantikan dengan ion amonia. Ni untuk makna kat sini lah. Okey. Sebelum cikgu pergi ke sini, cikgu nak pun telah habis. Masa telah habis, kita tengok jawapan. Okey. Ada Wafi, banyaknya Wafi hantar. Ini sebab nama kot tadi. Okey, kita start dengan Zikri kot. Okey, asid dan alkali betul, asid dan logam reaktif betul, asid dengan karbonat logam betul, asid dan amonia aqueous. Okey, bagus Zikri. Tengok Zikri hantar benda yang sama. Kita tengok Izzah pula. Asid dengan alkali, asid dengan logam reaktif, asid dengan karbonat logam, asid dengan amonia aqueous. Betul Izzah. Wafi, Wafi siap bagi persamaan lagi, cikgu tak minta pun. Tapi kita tengok asid dengan alkali, alkali betul, dengan logam betul, betul. Amonia betul. Okey, bagus Wafi. Wafi ni sama. Farhan hasil lagi ya. Betul. 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 Okey, bagus. Okey, so maknanya semua orang faham. Okey, bagus. Seterusnya cikgu akan sambung. Kita tengok pula ciri-ciri fizikal haplogaram. Okey, garam ini adalah bentuk garam Garam ni warna biru macam ni menandakan dia adalah suatu garam kuprum. Garam kuprum selalu warna macam ni lah. Garam kuprum. Garam kuprum apa cikgu tak tahu. Cikgu So, ciri-ciri dia adalah dia mempunyai permukaan yang rata, sisi yang lurus dan bucu yang tajam. Tengok rata kan. Lepas tu bucu dia tajam, sisi dia pun lurus.
mempunyai sudut yang tetap di antara dua permukaan yang bersebelahan. So adalah sudut, nampak kat sini, nampak? Dia ada suatu sudut lah. Setiap bucu dia tu dia ada sudut yang tertentu. Dan dia mempunyai bentuk geometri yang tertentu, sama ada bentuk kubus, kuboid, rhombus dan prisma. Dan hablo ni mempunyai bentuk geometri yang berbeza. So tak semestinya dia akan bentuk macam apa yang kita tengok kat sekarang ni lah. Dia boleh bentuk macam-macam. So hablo juga dia hablo yang sama, tetapi saiz yang berbeza tetap mempunyai bentuk geometri yang sama. So kalau dia adalah hablo yang sama, cuma ada beza saiz lah, tapi bentuk geometri, kalau dia bentuk biru tu macam ni, macam ni lah juga yang walaupun di dalam keadaan yang besar. Okey, seterusnya contoh garam dan kegunaannya. Selain daripada garam klorida ni yang kita guna dekat rumah tau. Yang garam yang kita guna untuk masak lauk, yang kita gunakan setiap hari ni. Banyak lagi garam lain yang wujud secara semula jadi sebagai mineral di dalam kerak bumi. Garam-garam ini mempunyai kegunaan yang tersendiri dalam pelbagai bidang. So, itulah yang kita belajar pada hari ini. Habis